Okey, sekarang jam 7.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله ثم الحمد لله. Saya menjawab salam daripada semua, salam antum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dalam rangka usaha kita untuk menaikkan martabat Al-Quran pada diri kita, pada diri masing-masing, bahawa selama ni kita cuba memahami Quran, cuba belajar bahasa Arab, tapi ada yang separuh jalan, ada yang tak kesampaian, masih lagi belum boleh dapat menterjemah Quran, masih belum dapat memahami apa yang dibaca sepanjang hidup. Mudah-mudahan inilah jalan yang dapat menjadi penyelesaian, jadi satu jalan penyelesaian untuk kita merealisasikan cita-cita anda. Kadang-kadang ada orang serasi dengan sistem ini, ada orang tak serasi. Atas masing-masing punya keupayaan, keserasian. Saya doakan semoga anda selesa dengan saya, selesa dengan apa yang saya kongsikan ini, dan insyaAllah anda akan rasakan kemujizatan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, sesi semalam telah kita lalui, saya kira agak panjang, 2 jam. Ada yang mengeluh tepu sangat. Jadi saya, dan ada juga saranan daripada teman-teman yang ikuti program ni, lebih elok kita hadkan masa. Jadi saya sangat setuju dengan cadangan tersebut. Jadi kalau bersetuju, sila bagi komen. Saya nak hadkan sehingga jam 9 pagi. Maknanya sekitar 1.5 jam saja paling lama. Tapi sebelum saya berpisah, saya akan kongsikan terjemahan ayat yang bakal kita bincang pada hari esok, supaya anda dapat buat sedikit nota, buat persiapan tentang kalimah-kalimah yang diberikan. Dan kalau anda buka apa-apa application ataupun terjemahan pada Quran yang ada di pasaran sekarang, maknanya dia tetap takkan serupa, sebab laras bahasa yang kita guna pakai sangat berbeza dengan arti yang diberikan. Kadang-kadang isim punya terjemahan diterjemah macam fi'il terjemah bagai isim. Contoh terjemahan bagi kalimah alladzina amanu. Kebanyakan terjemahan yang saya jumpa dalam pasaran, alladzina amanu diartikan orang-orang yang beriman.
Sedangkan dalam sistem kita, alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang yang, amanu telah beriman oleh mereka. Alladzina isim, amanu fi'il madhi. Itu penting kita hadkan penterjemahan kita. Alladzina isim. Okey. Nama isim tu insya-Allah kita bincangkan, isim mausul. Amanu fi'il. Nanti pelajar bagi yang baru mengenal bahasa Arab, alladzina amanu orang-orang yang beriman. Mu'minuna orang-orang yang beriman juga. Apa beza dia? Terjemahan sama, sedangkan lafaz berbeza. Baik itu saya kata, sebelum kita berpisah, saya akan kongsikan dulu. Nanti bila anda dah boleh membezakan antara isim, fi'il dan huruf, dari situ anda boleh dapat merubah sendiri. Arti yang ada pada terjemahan semasa tu, Masya Allah, itu terjemahan yang saya kira dalam bentuk terjemahan mafhum, yang dah diolah ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan yang lebih detail lagi dalam pasaran, saya nampak yang kita jumpa dalam kebanyakan dalam terjemahan Indonesia, dan dah pindah kepada bahasa Melayu pun ada juga bahasa Malaysia. Kita artikan terjemah perkata ataupun lafziah. Itu terjemahan yang agak lebih detail berbanding dengan mafhum, yang ada kaitan dengan grammar. Tapi yang kita guna pakai, yang dikatakan harfiah ini, dia lebih banyak membimbing peserta kepada ilmu tata bahasa Arab. Kenapa kita terjemahkan allazina orang-orang yang, amanu telah beriman oleh mereka? Kita nak bezakan. Allazina tu isim, amanu tu fi'il dan fa'il. Fi'il telah beriman, oleh mereka itu fa'il. Nanti kita bincang mana fa'il dia? Waw. Apa nama waw tu? Waw jama'ah. Fi'il dan fa'il satu jumlah, satu ayat. Itu semua pembahasan tentang ilmu nahu, ilmu saraf dan i'rabul Quran. InsyaAllah anda akan sampai nanti. Itu pentingnya arti yang kita berikan kena sesuai dengan laras bahasa yang kita tetapkan. Isim ada dia punya laras bahasa yang kita dah guna pakai, yang kita dah sepakati. Sekitar ada 10 kata tambahan yang kita, 10 atau 12 kalau tak silap saya. Dalam yang saya susun tu 10, tapi yang ke-14 tu saya ada 4. Yang bahagian tentang hal. Hal tu kadang-kadang kita letak tambahan sebagai, kadang-kadang kita letak secara, kadang berkeadaan. Sekitar ada 12 tambahan. Arti terjemahan pada awal terjemahan. Arti tambahan pada awal terjemahan yang selalu kita letakkan pada terjemahan kita. Itu untuk isim. Untuk fi'il, dia adalah laras bahasa tersendiri. Baik fi'il madhi maklum atau fi'il madhi majhul. Telah memang kata tambahan yang kita telah tetapkan. Dan oleh merujuk pada fa'il. Cuma copy paste dia punya perbuatan saja. Letak di tengah-tengah. Sementara fi'il majhul tambah imbuhan di. Yang tambahan oleh tu kita tukar kepada akan. Kebiasaan ni perlu kita mahirkan. InsyaAllah bab fi'il majhul semalam saya ada sentuh sikit sebab kita baru jumpa kalimat unzila. Saya sekadar nak membantu anda mengingatkan, memudahkan mengingat lafaz unzila saja. Tapi perbahasan tentang majhul saya akan bincang lebih detail lagi bila kita masuk ayat yang ke-24 dan 25 nanti. Di situ banyak fi'il majhul. Ayat 25 banyak fi'il majhul. InsyaAllah saya akan perincikan lagi tentang fi'il majhul. Dan sekadar saya berikan pendedahan saja untuk antum semua. Dan lebih fokus bagaimana cara menterjemah tu yang saya nak anda biasakan. Cara menterjemah fi'il madhi, fi'il mudhari', itu yang saya akan latih anda biasa dengar. Itu harapan saya, okey? Dan jadi semua dah sepakat jam 9. Tadi saya nampak ada yang 9.30. Kalau terlajak sikit tak apalah, kita beri kurang halal. Okey. Okey, dah bersedia semua? Itu mukadimah saya. Sekitar 10 minit. Okey. Sekarang 7.40. Kita boleh masuk kepada pelajaran kita. Okey.
Okey. Saya sebelum tu suara okey, clear? Gambar clear? Okey, alhamdulillah sedia. Baik. Suara okey, jelas? Gambar jelas? Alhamdulillah clear. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, kita siap. Clear. Alhamdulillah. Kita mulakan. Tradisi saya, sebelum kita mulakan terjemahan baru, kita akan ulang surah Fatihah. Harapan saya anda ingat setiap patah perkataan yang ada dalam surah Fatihah, sehingga seronok baca surah Fatihah ketika dalam solat. Jelas benar-benar faham. Okey? Ikut sama-sama tak apa, keluarkan suara. Okay. Biar anda ada peluang, ada pengalaman mendengar suara terjemahan anda sendiri. Okey? Keluarkan suara tu. Ikut saya sama-sama. A'udzu, aku berlindung. Bi, dengan. Allahi, Allah. Min, atau mina boleh. Daripada. Asyaitani, syaitan. Ar-rajimi, yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bi, dengan. Ismi, nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ar-Rahimi, yang maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Alhamdu, segala puji. Li, bagi. Allahi, Allah. Rabbi, yang memelihara. Al-alamina, sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ar-Rahimi, yang maha pengasih. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Maliki, yang memiliki. Yaumi, hari. Ad-dini, agama. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyaka, akan engkau. Na'budu, kami sembah. Wa, dan. Iyaka, akan engkau. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Na, akan kami. As-sirata, akan jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah oleh engkau. Akan kami. Akan jalan yang lurus. Sirata, iaitu jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, telah menikmatkan oleh engkau. Ala, atas. Him, mereka. Ghairi, bukan. Al-maghdubi, yang dimurkai. Ala, atas. Him, mereka. Wa, dan. La, tidak. Ad-dallina,
orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, surah Fatihah telah pun kita sempurnakan. Cuma saya nak ingatkan kepada semua, cara terjemahan yang kita guna pakai sekarang ni untuk peringkat awal, pada permulaan, memang kita kena cerakinkan, kita kena tanggalkan perkata secara perkata, satu persatu, tanpa kita wakafkan baris akhir di hujung. Apa baris yang ada terletak di hujung kalimah, kita zahirkan. Jangan wakaf, okey? Itu nasihat saya pertama. Kerana dia ada hubung kait dengan ilmu tata bahasa Arab. Kedua, ketika membaca, anda dinasihatkan kurang lagu. Sebagaimana saya terjemah tadi, saya tak berapa titik berat soal dengan berlagu sangat. Saya terus terjemah secara biasa je, macam kita baca. Tapi saya tak halang lah kalau nak berlagu tu terpulang lah. Tapi kita nak cepat, kita nak laju. Okay? Terjemahan kita buat. Contohnya, macam saya baca tadi, satu tahap nanti kita akan terus baca. Contohnya bila sampai, biasa kami dalam ayat 20 ke atas, ayat 20 tu dia punya hard limit dia. Kebanyakan yang saya buat secara intensif sampai ayat 20 dah cukup. Saya akan ubah cara baca terus. Baca Arab terus terjemah, baca Arab terus terjemah. Dan tak perlu diceraikan kalimah demi kalimah. Biasanya anda dah boleh membezakan. Tujuan kita nak pecahkan begitu supaya anda boleh membezakan yang mana satu isim, yang mana fi'il dan mana huruf. Okey? Baik. Kita sudah masuk ayat yang keempat. Tapi sebagai ulang kaji, ayat 1 hingga 3 kita ulang. Ayat ke-6 hari ni, ayat ke-6, sorry. 5 dan 6. 5 dah sudah, okey. 6 dan 7, sorry. Baik, kita ulang lagi. Masih pendek lagi. Ulang sama-sama. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Zalikal kitab, iaitu kitab, la raiba fihi, tiada sama sekali keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi, wa yuqimunas salah, dan mereka mendirikan akan salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Laju ke saya baca? Laju ke? Saya sengaja untuk ayat yang ulang kaji saya tak terjemahkan secara satu persatu, hanya surah Fatihah saja. Sebab bagi saya surah Fatihah tu semua orang kena wajib, kena ambil berat sikit. Tapi surah Baqarah ni saya terjemah secara ayat. Saya terjemah secara ayat. Dalam istilah bahasa Arab kita gunakan terjemah secara jumlah. Yu'minuna bil ghaib satu jumlah sebenarnya. Satu ayat. Wa yuqimunas salah satu jumlah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka saya pecahkan. Saya nak latih anda mengenal jumlah yang ada dalam bahasa Arab. Okey. Kemudian ayat yang keempat. Saya ulang sekali lagi. Yang tak berpeluang, ayat ketiga, ikut sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi, wa yuqimunas salah, dan mereka mendirikan akan salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Okay, boleh semua? Laju. Ustaz laju. Oh, Puan Liza Syari. Okay. Saya sengaja lajukan ni sebenarnya.
nak bagi anda rasa apa? Memang itulah kita punya cara terjemahan nanti. Okey, ni saya perlahan sikit lagi. Saya perlahan sikit. Buat saya pecahkan. Ada 3 jumlah, 3 ayat. Tapi di awal ni semua ada allazina. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Sekali lagi, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang, saya ulang sekali lagi, wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan akan ia daripada sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan yang kemudian mereka yakin. Boleh? Laju lagi ke? Nak perlahan lagi? Kepada yang beri salam pada saya tadi, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana nampak minat yang mendalam pada perbincangan kita, pada perkongsian ilmu ini. Saya ulang sekali lagi, tapi kali ini saya laju. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia kepada engkau, dan apa yang telah diturunkan akan ia daripada sebelum engkau, dan dengan yang kemudian mereka yakin. Puan Azari Rahman, Azman, Ustaz, nanti open order lah untuk buku dan nota. InsyaAllah nanti saya, lepas PKP ni saya akan buka buku-buku yang saya jadikan rujukan, buku tulisan saya dan buku nota saya juga. Untuk peringkat awal ni tak apa, kita berkongsi dulu, belajar sikit-sikit susah dulu. Nanti dah ada buku mungkin lebih mudah lagi kan. Terima kasih Puan Azaria. InsyaAllah akan saya kongsikan. Laju ke saya? Dan saya nak beritahu cara kita terjemah nanti pada lembaran Quran beginilah yang akan saya latih anda semua. Terjemah pada lembaran Quran dengan lancar dan secepat mungkin. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Orang itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Orang-orang itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang menang. Ada tambah adalah. Semalam saya tak letak adalah. Penting tambah adalah tu. Adalah dia merujuk kepada khabar bagi mubtada. Ustaz, tanda hijau tu apa maksud? Yang mana? Oh, tanda biru. Ni semalam ni. Yang biru tu bagi kalimah-kalimah yang baru, yang belum kita jumpa lagi. Yang selebihnya telah kita jumpa pada ayat-ayat lepas. Puan Azimah Abdullah, tanda bukan saya daripada saya punya laptop ni warna biru sebenarnya. Mungkin anda punya telefon untuk warna hijau kot, atau ada masalah warna kan. Biru ke, tapi yang saya tandakan tu kalimah baru, kalimah yang perlu kita hafal. Yang saya tak tandakan tu kalimah-kalimah yang dah kita jumpa dah pada ayat yang lepas. Ayat 3 ada allazina, surah Fatihah ada allazina yu'minuna, dah jumpa. B dengan dah jumpa, ma apa yang dah jumpa, ka dah jumpa, ilah dah jumpa. Semua kita dah jumpa. Maka yang biru tu kalimat baru. Maknanya saya nak bagikan motivasi pada anda. Yang perlu hafal bukannya banyak sangat pun, hanya 3 kalimah saja pada ayat yang keempat ni.
3 kalimah yang perlu hafal. Yang lain tak hafal. Kadang-kadang kita nampak, oh panjangnya ayat ni. Macam mana nak hafal ni? Macam mana Ustaz boleh terjemah? Kita yang terjemah tu, yang lain tu dah ulang kaji semua. Dah pernah jumpa. Yang perlu kita hafal hanya ini yang saya tandakan tu je. Itu jawapan saya. Boleh? Puan Azimah? Begitu juga ayat kelima. 2 kalimah saja. Ulaika dengan al-muflihun. Ulaika mana dia orang-orang itu. Boleh faham ke? Saya harap anda faham. Baik. Yang ini yang baru. Ni ayat ke-6 ni ayat baru. Semalam saya tandakan ni. Saya tandakan mana kalimah yang baru yang perlu kita kena hafal. Banyak yang kita kena hafal. Yang saya tanda kuning tu kalimat yang dah hafal. Saya kosongkan. Okey. Baik, alhamdulillah. Bersiap sedia ayat ke-6. Panjang sikit. Orang belah sulung kali pertama join. Tak apa, kita baru kali keempat. Hari ni hari yang keempat, Ramadan yang keempat. Mana rakaman yang pertama, kedua semua ada dalam Facebook saya. Boleh buka, boleh buat ulang kaji. Saya ada seorang pelajar daripada Naratiwat. Dan saya berkongsi, umur dia 69 tahun. 69 tahun. Bukan orang perempuan, orang lelaki. Saya biasa, orang perempuan saya tak pelik. Orang lelaki ni saya agak pelik sikit. Sebab orang lelaki ni dia, pengalaman saya lah, bukan saya nak merendahkan. Tak ramai sebenarnya pelajar lelaki yang ikut program saya. Yang banyak kan perempuan. Perempuan ni rajin. Dipanggil datang, disuruh pergi. Memang sikap taat dia tu memang menebal. Yang saya nak kongsikan, pelajar daripada Thailand, umur 69 tahun, tahun lepas lah, sekarang dia masuk 70. Bekas guru matematik. Dia belajar dengan saya, bukan secara live. Dia belajar ikut rakaman saja. Rakaman daripada video-video yang lepas. Baik pada YouTube ataupun pada Facebook. Masya Allah. Tahun lepas saya datang ke Thailand, dia datang jumpa saya. Saya tengok dia terjemah, macam dah lama belajar dengan saya. Macam bertelaki dengan saya lama sangat. Masya Allah, tu menunjukkan, saya nak beritahu, anda terlepas baru 4 kali. Baru 3 kali terlepas, hari ini pertama. Jangan susah. Okay? Puan Ramlah, walaupun baru kali pertama join, anda masih belum terlepas lagi, masih berpeluang lagi. Jangan risau. Jadi boleh ikuti rakaman video-video yang lepas. Jadi sini ramai lelaki, sini bukan golongan yang hampir pupus lah. InsyaAllah ni golongan yang pejal hatinya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi itu penting. Dulu saya malu nak buat rakaman. Saya rasa macam menunjuk ke apa. Tapi rupanya saya nampak banyak sangat dia punya guna dia. Banyak dia punya faedah dia. InsyaAllah. Jadi apa yang kurang saya minta maaf terlebih dahulu. Inilah kekurangan saya. Saya tak pandai nak edit. Inilah saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Jadi yang penting perkongsian ini bagi saya dapat kita sama-sama manfaatkan. Baik hadirin yang berbahagia. Kita langsungkan pada terjemahan kita yang ke-6. Ayat 1 hingga ayat yang ke-5 dah selesai. Sekarang kita perhatikan ayat ke-6. Saya terjemahkan secara perkata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya. Kadang-kadang dalam Quran kita jumpa anna. Hamzah tu beri fathah.
Erti dia kita bezakan. Kalau inna ertikan sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Anna bahawasanya. Beza. Kadang-kadang ada in dia. Kalau in saja jika. Kalau in saja jika. Inna sesungguhnya. Dalam Quran ni ada tasydid, baris sukun. Bunyi lain, formula dia. Bunyi lain, makna dia lain. In jika, inna sesungguhnya. Anna bahawasanya. Kalau an saja, tak ada tasydid, an nun baris sukun, an bahawa. Anna bahawasanya. An bahawa. Sebagai info saja. Yang penting kena hafal. Inna sesungguhnya. Alladzina kita dah jumpa. Kita artikan orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Okey. Puan Rozina Morris. Juga kali pertama join. Jangan susah hati. Anda belum terlambat lagi. Baru hari ni hari yang keempat. Masih baru lagi. Boleh ulang. Masih belum terlambat. InsyaAllah. Saya ada banyak buat latih tubih. Allazina, hafal saya makna dia. Kita kena sedia modal untuk menghafal vocab. Kalau tak ada vocabulary, apa juga bahasa lah kita belajar. Malas nak menghafal makna, hafal perkataan, tak pandailah kita. Okey. Kita kena hafal perbenaran kata. Cuma untung Quran ni kita dah boleh sebut. Untung Quran kita dah boleh sebut dah. Cuma nak mengertikan saja, belum pandai. Tinggal 50% kerja kita dah selesai. 50% dah selesai, 50% lagi yang belum selesai. Itu yang kami seronok sangat belajar Quran ni. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, bagus. Juga saya tak nafikan, ada orang minat kan. Tapi kita nak kena hafal lah kalimah-kalimah baru yang tak pernah kita sebut. Dan kita pun pakai pun dalam kelas saja. Luar kelas, balik rumah, tak dengar lagi dah. Lainlah kalau kita duduk di Arab. Kita buka TV, dengar kalimah yang sama. Pergi pasar, pergi pekan, naik mall, ke mana-mana. Naik teksi, naik bas, jumpa, dengar kalimah sama. Sesuatu yang kita paling kerap dengar, paling kerap pandang, paling kerap sebut, dia mudah ingat. Quran ni kita mudah dengar. Hari-hari kita baca. Dalam solat kita baca. Pergi kuliah kita baca. Solat berjamaah kita dengar. Jadi banyak kali dengar, banyak kali ulang, dia lebih mudah, lebih ingat. Maka itulah saya seronok nampak. Dia punya perubahan tu ketara. Perubahan pada pelajar, perubahan pada apa yang kita sampaikan tu, nampak mereka. Dan kita boleh gunakan selalu. Boleh guna terus. Saya orang Pantai Timur, guna selalu. Boleh guna terus. Kita belajar isim. Buka Quran tu nampak kenal isim. Belajar fi'il madi, terus boleh kenal fi'il madi. InsyaAllah. Buka cerita fi'il mudhari', terus boleh kenal fi'il mudhari'. Dalam Quran, buka surah Fatihah, ada fi'il mudhari'. Buka surah Fatihah, ada fi'il madi. Dalam surah Fatihah pun ada fi'il amar. Dalam surah Fatihah pun ada isim. Macam-macam. Kalau nak cerita, ada. Dalam surah Fatihah pun dah cukup. Mudah. Sedangkan dah berpuluh tahun kita hidup dengan surah Fatihah. Dah baca surah Fatihah. Kalau nak cerita, nak i'rab, nak tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, boleh ada. Tentang fa'il, ada fa'il. Fa'il zahir, fa'il zahir tak ada. Fa'il dhamir, mudmar ada. Dhamir mustatir, dhamir baris, semua dia dah cerita. Kalau nak cerita. Tapi untuk peringkat awal taklah terlalu banyak kita nak cerita. Kita kumpul dia punya vocab dulu. Kumpul perbedanan kata kita. Kita belum ada banyak lagi perbedanan kata kita. Baru setakat 6 ayat. 5 ayat. Hari ini masuk ayat ke-6. Alladzina, orang-orang yang. Kafaru, ini kalimah baru. Kafaru, kita artikan telah engkar oleh mereka. Kafaru, telah engkar oleh mereka. Kafaru, telah engkar oleh mereka. Cara menterjemah je dah tahu kita. Ini fi'il, bukan isim. Inna tu huruf, sesungguhnya. Allazina, orang-orang yang, itu isim. Kita dah jumpa. Kafaru, cara terjemah tu ini fi'il. Fi'il apa? Kalau sebut telah, sudah berlaku ni.
Telah ni laras bahasa untuk fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' kita tak sebut telah, kena sebut mereka engkar. Kena sebut mereka dulu, fa'il dia dulu. Kena sebut pembuat dia dulu. Yang dikatakan fi'il dalam bahasa Arab, kepada yang baru join hari ni, saya sebut fi'il. Fi'il itu perbuatan. Dalam bahasa Arab, kalimah yang wujud dalam satu kalimah, satu ayat, hanya terdiri daripada isim, fi'il dan huruf. Bukan ayat saja, malah satu Quran. Belajar bahasa Arab, kita tak akan lepas daripada 3 jenis kalimah ini. Isim, fi'il, huruf. Isim, kata nama. Fi'il, perbuatan. Huruf, sendi kata. Inilah 3 kalimah yang ada. Buka manalah surah pun. Buka surah Fatihah ke sampai surah An-Nas, 114 surah. Ada 30 juzuk. Buka mana tempat kita cerita isim ke fi'il, mana-mana pun kita tak ada. Ada isim, kata nama. Ada fi'il, kata kerja. Ada huruf. Bila bincang tentang fi'il dalam bahasa Arab, jangan kita serupakan fi'il yang ada dalam bahasa Melayu. Begitu juga fi'il yang kita belajar dalam bahasa Inggeris. Tak. Bahasa Arab ni dia special sikit. Setiap satu lafaz fi'il, dia ada terangkum sekali dalam kalimah satu lafaz tu, siapa yang melakukan perbuatan itu dan bila masa perbuatan itu terjadi. Bagi perbuatan yang dah lepas, kita namakan fi'il madhi. Fi'lun madhin. Fi'il madhi bermakna perbuatan yang sudah lepas, sudah berlaku, past tense. Sebab itu kita terjemah kafaru, ini contoh fi'il madhi. Telah ingkar oleh mereka. Telah di situ merujuk kepada perbuatan yang sudah lepas. Telah tu. Sebut telah dulu. Itu kita punya laras bahasa yang kita formatkan dalam menterjemah fi'il madhi. Jangan ubah, jangan pindah. Mereka telah ingkar. Tak boleh ke Ustaz? Jangan kita nak buat saja nak kreatif, nak cuba buat lain-lain. Tak, kita pegang dulu sistem ni. Ini sistem. Ini sistem, terus saya kata. Sistem yang kita bantu kepada orang-orang yang tak ada asas Arab. Semua fi'il madhi kita selaraskan terjemahan sebut telah. Khas fi'il madhi. Engkar itu perbuatan dia. Siapa yang engkar? Oleh mereka tu merujuk dia punya pembuat dia. Yang melakukan keengkaran tu. Yang kita panggil fa'il. Yang kita panggil fa'il. Fa'il istilah Arab. Istilah Nahwu kita panggil fa'il. Apa makna fa'il? Pembuat. Fi'il, perbuatan. Bunyi Arab sikit. Fa'il. Fa panjang. 2 harakat. Fa'il. Kalau fa baris bawah, fi'lun, perbuatan. Baik. Perkongsian. Jadi, yang dikatakan fi'il dalam bahasa Arab, mesti ada pembuat dia. Siapa pelaku? Kalau fi'il madhi maklum. Ini fi'il madhi maklum. Perbuatan yang sudah lepas. Cara terjemah tu saya nak. Kadang tak ingatlah Ustaz fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tak apa. Yang penting terjemah dulu. Kafaru, telah ingkar oleh mereka. Kalau otak kita hafal telah ingkar oleh mereka dan hantar maklumat pada mulut, mulut kita menyebut, berarti dah tahu telah tu dah sudah berlaku tu. Cuma nak ingat madhi. Kita belum pernah sebut lagi. Sebelum ni belum pernah dengar madhi mudhari'. Ustaz tak pernah dengar pun. Tak apa. Dengar saya sebut banyak kali ni. Ikuti program ni. Saya akan ulang banyak kali. Ulang fi'il madhi, insya-Allah. Lama-lama nanti bolehlah tu. Fi'lun madhin. Fi'il madhi maknanya perbuatan yang sudah lepas. Cara terjemah telah ingkar oleh mereka. Saya ada kaedah. Saya kongsikan cara nak mudahkan lagi kita supaya dapat kita perkayakan dari kalimat kafaru tu, kita boleh kembangkan makna dia. Saya berhenti sekejap. Sebelum lajak saya go through kepada fi'il madhi. Yes. Fi'il madhi maklum. Saya tambah lagi istilah lebih standard lagi, fi'lun madhin maklum. Apa bentuk maklum? Kita tahu. Maklum tu kita maklum siapa yang buat kerja tersebut. Itu istilah lebih terperinci lagi. Fi'il madhi maklum. Kalau biasa fi'il madhi dia berubah di akhir-akhir lafaz. Ada perubahan di akhir-akhir lafaz, berarti berubahnya lafaz akhir dia, berarti berubah juga dia punya pelaku dia. Fa'il dia akan berubah. Pembuat dia akan berbeza.
Contohnya kafaru tadi. Telah ingkar oleh mereka. Nampak ada waw alif di hujung. Telah ingkar oleh mereka. Okey. Kafaru telah ingkar oleh mereka. Saya ubah sikit. Tinggikan sikit. Okey. Clear? Boleh? Baik. Kafaru telah ingkar oleh mereka. Kafaru telah ingkar oleh mereka. Dia berubah, bila ada waw alif di hujung. Siapa yang ingkar? Mereka yang ingkar. Iaitu dalam terjemahan, biasa mereka telah ingkar. Atau kadang-kadang terjemahan mereka ingkar saja. Kita nakkan lafaz telah tu. Kerana nak membantu peserta yang belum pernah belajar bahasa Arab, bahawa telah tu menunjukkan sudah berlaku. Perbuatan tersebut sudah berlaku. Past tense. Siapa yang ingkar? Oleh mereka tu. Mereka tu kita panggil fa'il, pembuat dia. Okey. Mereka tu fa'il. Tapi kalau berubah, waw alif tu dibuang, baris dhammah tu tukar baris fathah. Kafaru jadi berubah jadi kafaro, maka dia punya pembuat juga turut berubah. Telah ingkar oleh mereka berubah kepada telah ingkar oleh ia. Telah tetap. Telah tu memang dah kata yang kita kena kekalkan. Telah ingkar oleh ia. Ia, okey? Gandingan dia seorang, mereka ramai, okey? Beza dia, ra baris atas, mereka ru. Ra baris fathah, ru baris dhammah. Tambah waw alif. Macam sebelum ni, amana telah beriman oleh ia, amanu telah beriman oleh mereka. Abada telah sembah oleh ia, abadu telah sembah oleh mereka. Ista'ana telah minta tolong oleh ia, ista'anu telah minta tolong oleh mereka. Hamidah telah puji oleh ia, hamidu telah puji oleh mereka. Razaqa telah rezekikan oleh ia, razaqu telah rezekikan oleh mereka. Baris saja berubah. Kita boleh ambil mana-mana kalimah kita. Rahimah telah kasih oleh ia, rahimu telah kasih oleh mereka. Aza telah berlindung oleh ia, azu telah berlindung oleh mereka. Sama aja. Dalla telah sesat oleh ia, dallu telah sesat oleh mereka. Anfaqa telah menginfakkan oleh ia, anfaqu telah menginfakkan oleh mereka. Telah membelanjakan oleh mereka. Itu kalimah-kalimah kita dah jumpa semalam. Saya tak nak ambil kalimah yang kita tak pernah dengar. Bagi yang dah ikuti program ni, dia faham apa yang saya sebut. Satu lagi. Aiqana telah apa? Aiqana telah yakin oleh ia, aiqanu telah yakin oleh mereka. Aflaha telah menang oleh ia, aflahu telah menang oleh mereka. Itu kita jumpa muflihuna semalam, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menang. Ini fi'il madhi. Kadang-kadang kita kena tahu makna dia. Okey. Itu kalau baris akhir, baris fathah. Pembuat dia ganti nama dia, Kafarat telah ingkar oleh ia, kafaru telah ingkar oleh mereka. Kafarta. Hari ini saya nak fokus fi'il madhi saja, okey? Fi'il mudhari' sebagai ulang kaji saja. Isim pun ulang kaji. Saya sebut saja. Tapi fi'il madhi memang fokus saya untuk hari ini. Satu hari satu topik je. Nota semua dah ada, saya dah sharekan sebelum ni. Dan nota yang dah berikan tu pun dah cukup tu. Untuk minggu ni saya nak fokus pada nota yang bukan nota sebenarnya tu PowerPoint yang saya buat, saya guna yang saya pancarkan di skrin ni sebenarnya. Supaya anda tengok yang anda baca dengan yang tengok di skrin tu serupa. Dia akan kalau berbeza nanti dia ganggu pada memori anda. Saya tak suka
otak kita ni diganggu dengan gambar-gambar yang lain. Gambar yang sama saja. Okey, perhatikan. Kalau tambah huruf ta, yang baris fathah tadi tukar baris sukun. Kafara, ra baris fathah, tukar baris sukun, tambah huruf ta baris fathah. Kafarta, makna dia telah ingkar oleh engkau. Macam an'amta, telah nikmatkan oleh engkau. Hamidta, telah puji oleh engkau. Malakta, telah miliki oleh engkau. Ista'anta, telah minta tolong oleh engkau. Istaqamta, telah istiqamah oleh engkau. Dalalta, telah sesat oleh engkau. Anfaqta, telah membelanjakan oleh engkau. Amanta, telah beriman oleh engkau. Aiqanta, telah yakin oleh engkau. Aflahta, telah menang oleh engkau. Sama, hujung. Kalau ta dekat hujung, telah oleh engkau dah. Siap dah, kerangka dah siap sedia ni. Mana? Kita cuma copy paste dia punya maksud perbuatan saja. Perbuatan kita letak pada tempat kosong dah. Jadilah satu ayat. Satu lafaz fi'il madhi maklum. Satu lafaz fi'il madhi maklum. Selesai. Itu kalau huruf ta. Kafarta tambah mim. Jadi kafartum. Kekal baris mati tetap kekal. Yang baris fathah tadi untuk dia. Untuk mereka tukar baris dhammah. Dia 3 harakat je, 3 baris saja. Tak fathah, dhammah, tak dhammah, sukun. Sukun yang paling banyak sekali. Kafarta, telah ingkar oleh engkau. Kafartum, tambah mim, ramai ya. Tak engkau, ramai kamu. Kafartum, telah ingkar oleh kamu. Anfaqtum, telah membelanjakan oleh kamu. Aqamtum, telah mendirikan oleh kamu. Abadtum, telah sembah oleh kamu. Ghadibtum, telah murka oleh kamu. Semua kita dah jumpa dah tu. Al-maghdubi, yang dimurkai, terasa murka. Telah oleh kamu. Siapkan kerangka ni. Okey, kalau ta tu tukar baris dhammah, menunjukkan kepada ganti nama diri aku. Pembuat dia aku. Kafartu, telah ingkar oleh aku. Kafartu, telah ingkar oleh aku. Razaqtu, telah rezekikan oleh aku. An'amtu, telah menikmatkan oleh aku. Kan saya kata, bila kita tahu 6 kaedah ini, 6 pedoman yang kami, memang ke zaman kami belajar dulu 30 tahun lepas, inilah dia yang Ustaz Hashim ajarkan pada kami. Malah arwah pesan pada kami, jangan pindah, jangan letak terbalikkan dia punya susunan dia. Kerana orang-orang yang baru belajar ni, dia apa yang dia pandang tu dia rakam. Apa yang disebut tu pun dia rakam. Bila kita kacau dia punya, ganggu kerja atas tukar bawah tu, nanti dia yang dah elok-elok hafal, dah betul-betul ingat, dia lupa nanti. Jangan, nasihat saya jangan pindah-pindah, terbalik-terbalikkan. Ada orang dia suka terbalik-balik nak menguji. Belum masa dia untuk kita uji akal kita, uji kitanya kemampuan kita. Sekarang ni kita dibimbing, kita dipimpin, bukan diuji. Diuji bila dah pandai, nanti baru diuji. Belum pandai ni pimpin, pegang, tatih kita. Bagaimana ajar anak kita berjalan, kita jangan lantakkan, biarkan dia berjalan. Tak, nanti dia jatuh tersungkur ni. Jangan. Kita pimpin dia, pegang dia. Jangan sampai dia jatuh. Bila dia boleh berjalan pun kan perhatikan juga. Nak jatuh kita sambut. Kita kena standby. Kita kena waspada, jangan sampai dia tersungkur. Begitulah kaedah yang kami diajar, kami dibimbing. Jadi nasihat saya, jangan pindah-pindah, okey? Kerangka yang disediakan ni, saya dah share pada anda semua. Buat besar-besar, letak tampal kat rumah. Saya kalau boleh print, semalam ada minta tolong nak print, masuk terus email. Saya masukkan email pada email, betul dia nak print terus, nak besarkan ke, nak buat cantik-cantik ke, nak tulis tangan ke, terpulang. Tapi susunan ni kena sama je, jangan dipindahkan. Kafartu, telah ingkar aku. Sebab saya kumpulkan, telah ingkar oleh ia, kafaru, telah ingkar oleh mereka. Ini satu kumpulan, ganti nama ketiga. Kafarta, kafartum, ini 2 kumpulan yang kedua. Untuk ganti nama yang kedua.
second person, engkau dengan kamu. Kafartu, kafarna, ini kumpulan yang pertama. Ganti nama diri yang pertama. Telah ingkar oleh aku, kafarna, telah ingkar oleh kami. Razaqna, telah merezekikan oleh kami. An'amna, telah menikmatkan oleh kami. Abadna, telah sembah oleh kami. Akalna, telah makan oleh kami. Siapa belajar bahasa Arab? Benda ni kita masuk je. Kalau kita rajin, siapa yang rajin membaca, suka menghafal kalimah-kalimah Arab, lagi mudah, lagi cepat, lagi banyak. Baik itu saya kata, dengan kaedah yang betul, dengan cara yang betul, yang susah akan jadi senang. Tapi kalau cara yang salah, cara yang tak kena, jangan kata yang susah, yang senang pun kita tak akan boleh buat. Tak mampu kita selesaikan. Isah Bukaya, Haji Aisyah minta semalam. Itu yang saya emailkan. Alhamdulillah. Gunakan. Ini kami panggil carta pedoman. Dengan pedoman yang 6 ni, saya ada warna gelap pun ada, yang terang pun boleh. Yang ini boleh gunakan untuk di print. Dengan 6 ni, anda jumpa satu kalimah fi'il, anda boleh kembangkan jadi 6 kalimat. Biar orang langkah 1000, cukup kita langkah 1. Orang hafal 1000 kalimah, kita hafal 1 cukup dah. Contohnya. Okey. Jadi, kaedah ni penting. Jangan pindah, jangan ubah. Okay. Laras bahasa pun begitu juga. Jangan ubah. Saya untuk nak disiplin diri, kami tahu. Kalau sekadar nak terjemah, tak apa. Tapi kita bukan sekadar terjemah saja. Kita nak belajar ada ilmu-ilmu yang tinggi lagi. Kalau sampai terjemah saja, dia tak cukup, tak sampai dia punya. Itu yang menjadi fitnah bagi kami nanti. Bahawa terjemahan ini tak betul ke. Bila belajar tak habis, memang tak betul. Belajar mesti kena sampai tuntas. Belajar mesti kena tahu dia punya selok-belok. Kami ada rahsia dia. Kenapa begini laras bahasa dia. Kenapa begini-begini. Semua ada sebab dia. Hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Tak maaf. Baik. Kita kembali kepada terjemahan kita. Jadi kafaru tadi, itu fi'il madhi. Perbuatan yang sudah lepas. Perbuatan yang sudah berlaku. Cara terjemah fi'il madhi, telah ingkar oleh mereka. Telah kafir oleh mereka. Kafir cakap Arab. Ingkar pun cakap Arab juga. Angkara yunkiru. Mungkar. Apa Kafara ni asal bahasa Melayu. Kafara tu hapus, padam. Tu kata dasarnya. Kafaratul majlis. Kafar, hapus. Memadam, menghapus dosa. Itu kata dasar kafara. Yukaffiru anhum sayyiati. Menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kata dasar kafar tu hapus. Orang kafir ni dia buat pahala banyak mana pun, dia buat baik macam mana pun, padam semua. Tak dikira pahala. Kerana dia tak ada pasport dia tak ada akaun. Dia kena syahadah dulu, baru dia Muslim, baru dia boleh layak dapat ganjaran daripada Allah SWT. Allahu a'lam bissawab. Okey, saja perkongsian. Kafaru telah ingkar mereka. Saya tak nak sentuh tadabbur, tak nak sentuh sangat hal kelas tadabbur. Saya lebih fokus pada bahasa. Kalau semua nak campur nanti kita masa yang kita peruntukkan 1.5 jam tu jadi terhad. Baik, kembali pada kafaru telah ingkar oleh mereka. Sawaun, sama sahaja. Sawaun, sama sahaja. Ini isim. Nampak ada tanwin di hujung? Kata nama. Sawaun, sama sahaja. Sama sahaja. So, isim. Semalam kita dah belajar, kemarin dulu pun kita dah belajar, tanda-tanda isim ada tanwin di hujung. Antara tanda dia. Kalau tak ada tanwin, dia ada alif lam. Ada alif lam. As-sawa'u. As-sawa'u. Sama. Makna dia serupa. Sama, serupa. Sawa'un. Sama saja. Okey. Ini hafal. Kalimah kena hafal. Alaihim dah jumpa dalam surah Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Ala atas him mereka. Alaihim atas mereka. Saya ulang sekali. Ini satu ayat.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Satu ayat. Ayat dalam bahasa Melayu, bahasa Arab panggil jumlah. Satu jumlah. Bila ayat tu bermula dengan alladzina tu isim, ayat bermula dengan isim, kita nama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bila ayat bermula dengan isim, kita namakan jumlah ismiyah. Okey. Kalau ayat bermula dengan fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Saja sebut ayat. Dalam bahasa Inggeris panggil sentence. Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Satu ayat. Satu jumlah. Ini istilah-istilah yang saya akan ulang-ulang supaya anda tak rasa kekok sangat. Okay? Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama saja atas mereka. Satu ayat. Okey. Sama ada. Sama ada. Itu satu kalimah. Itu huruf. Kita namakan huruf, asalnya huruf istifham, tapi bertukar oleh hamzah taswiyah nama dia. Daripada apakah berubah jadi sama ada, kerana ada huruf am ni. Am. Okay, saya warnakan merah. A pun saya warnakan merah. A makna dia sama ada. Asal apakah? Kalau tak ada am, kalau tak ada huruf am di sini, a dia kita terjemahkan apakah? Pertanyaan. Huruf istifham. Huruf istifham, huruf pertanyaan. Tapi oleh kerana ada am, dia namakan hamzah taswiyah. Kita sama ada. Sama ada. Anzartum. Anzarta. Ini fi'il madhi lagi ni. Anzarta, fi'il madhi. Saya potong lagi. Satu jumlah. Ini satu jumlah. Anzartahum ni satu jumlah. Satu ayat. Jumlah fi'liyah. Sebab bermula dengan anzarta, fi'il madhi. Telah ancam oleh engkau. Anzarta telah mengancam. Telah ancam atau telah mengancam oleh engkau. Fi'il madhi maklum. Anzarta telah mengancam oleh engkau. Anzarta telah mengancam oleh engkau. Cuba tukar, telah mengancam oleh kamu. Tukar, ta tambah mim. Anzartum. Engkau seorang, tambah mim ramai. Telah mengancam oleh kamu. Ini kumpulan. Satu kumpulan ni. Engkau dan kamu satu kumpulan. Okey. Anzarta telah ancam oleh engkau. Telah mengancam oleh engkau. Anzartum telah mengancam oleh kamu. Anzartum telah mengancam oleh kamu. Cuba tukar, telah mengancam oleh ia. Siapa boleh? Ni saya tak nak jawab dulu. Telah mengancam oleh ia. Siapa jawab dulu? Sama ada tulis Arab atau tulis Melayu, Romanize boleh. Telah. Okey, saya tunggu. Apa mana? Telah ancam oleh ia. Cuba tukar. Sila komen, tulis komen kat bawah. Telah ancam oleh ia. Anzarta telah ancam oleh engkau. Anzartum telah ancam oleh Nazara. Nazara telah bernazar oleh ia. Anzara, Masya Allah. Anzara telah ancam oleh ia. Syarina, betul, Masya Allah. Anzara Nurmiza, betul. Alhamdulillah. Tahniah. Anzara telah ancam oleh ia. Telah mengancam oleh ia. Tahniah Liza Syari, Masya Allah. Bagus semua. Anzara telah ancam oleh ia. Telah ancam oleh mereka. Tambah waw alif. Ra beri fathah tu. Ya. Nazrin, betul. Masya Allah. Haji Aisyah, Masya Allah. Betul. Oh, Siti Kimi, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah. Mana anda betul-betul faham apa yang saya jelaskan tadi. Haji Baziah, selamat datang. Masya Allah. Terus bagi jawapan. Anzara. Pastikan alif atas alif ada hamzah. Mana-mana alif yang berharakat, yang berbaris, ada hamzah di atas dia. Kalau tak ada hamzah, tak menepati kaedah penulisan bahasa Arab. Anzara Rozina Muris. Baru kali pertama saya ni belajar.
Oh, dah boleh buat anzara. Masya Allah. Anda ada kecerdasan ni. Bagus. Ada ketokahan, ada bakat. Jangan abaikan. Berikan perhatian. Anzara maknanya telah mengancam oleh ia. Kalau mereka, ramai tambah waw. Anzaru, telah mengancam oleh mereka. Anzara, telah mengancam oleh ia. Ya, Haji Samsiah. Anzara, betul. Masya Allah. Anzara telah mengancam oleh ia. Anzaru telah mengancam oleh mereka. Itu kumpulan. Dia dan mereka ganti nama ketiga. Third person. Kalau ganti nama kedua, anzarta telah mengancam oleh engkau. Dan kalau ramai tambah mim. Anzartum telah mengancam oleh kamu. Ini untuk fi'il madhi, okay? Dia, engkau dan kamu satu kumpulan. Ganti nama kedua. Second person. Dan aku dan kami untuk ganti nama pertama. Anzartu telah mengancam oleh aku. Anzarna telah mengancam oleh kami. Anzartu telah mengancam oleh aku. Anzarna telah mengancam oleh kami. Kepada yang inginkan nota, bukan nota ni, macam pedoman ni, boleh berikan, boleh ambil nombor saya. Dalam profil saya ada, rupanya profil Facebook ni ada nombor tu, ataupun semalam saya tulis. Sekarang ni masih ratus, okeylah saya boleh jawab lagi. Kalau dah ramai nanti saya tak tahu macam mana, ribu-ribu, tak tahu, saya tak boleh cara seorang-seorang lah. Sekarang ni, ini pun sekarang ni dah 64, 65 lah view ni sekarang ni yang sedang menonton. Baik. Alhamdulillah, baik. Siapa nak, insyaAllah saya akan boleh kongsikan. Setakat ni nota yang saya berikan dah cukup dulu. Saya stop dulu. Saya tak boleh bagi nota terlalu banyak. Nanti bila dah terlalu banyak ni, kena dapatkan buku saya ni, insyaAllah. Seterusnya, kita langkahkan kepada sambung terjemahan kita. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. A anzarta, sama ada telah mengancam oleh engkau hum, mereka. Hum, mereka. Kalau terjemah tak ada kaedah, telah mengancam oleh engkau mereka. Tak sedap terjemah ni. Macam mana nak bagi sedap? Bukan suka-suka sedap. Bukan suka-suka tambah-tambah ni. Tak. Kita ada kaedah. Hum tu kita panggil ganti nama. Hum tu kita tahu makna dia mereka. Engkau, kamu, dia, mereka, aku, kami tu kita panggil ganti nama. Ganti nama dalam bahasa Melayu. Pronouns dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab kita panggil domir. Dalam bahasa Arab kita panggil domir. InsyaAllah satu minggu nanti saya akan bahaskan tentang domir saja. Domir memang panjang pembahasannya. Satu minggu tu saya cerita domir. Tiap-tiap hari kita domir. Untungnya kelas kita ni hari-hari. Kalau kelas kami di Kuantan ni, masa sebelum PKP, setiap orang, setiap kumpulan satu minggu sekali je pertemuan. Habis dapat cerita dalam isim, minggu depan dapat tukar fi'il. Minggu satu lagi cerita fi'il mudhari' pula, fi'il madhi. Isim dah lupa dah kabul. Masuk pusingan bulan kedua dah lupa dah isim. Sebulan sekali, seminggu sekali berjumpa. Tapi dalam program ni kita hari-hari jumpa. Anda beruntung. Masya Allah. Hari-hari dapat dengar. Hari-hari dapat belajar. Manfaatkan. Okay? Kita ada kaedah. Okay? Pedoman. Home ni kita panggil domir. Ganti nama. Domir ni penting dalam bahasa Arab. Sebab semua isim perlukan domir. Tanpa domir, isim tu terpaksa diulang berkali-kali nanti. Contohnya kalau baju. Baju saya warna kuning. Baju saya, baju Melayu. Baju saya ditempah. Si ulang kali baju. Tukar. Dia tu adalah ganti nama kepada semua isim. Semua isim perlukan ganti nama. Okey? Perlukan ganti nama. Cuma saya nak beritahu, home ni domir. Bila domir atau ganti nama ni, duduk dia melekat dengan fi'il, bersebelahan dengan fi'il. Kalau ada boleh sambung huruf ta tu boleh melekat. Macam bawah ni, anzartahum, tunzirhum, ra tu tak boleh lekat lah. Maksud saya bersebelahan dengan fi'il. Dia bersandar dengan fi'il. Mana-mana domir, mana-mana ganti nama, duduk dia selepas fi'il, automatically ganti nama tersebut, domir tersebut, kita letak kata tambahan akan.
Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Jumpa fi'il, kemudian diikuti dengan domir, diikuti dengan ganti nama. Pastikan ganti nama tersebut, domir tersebut, letakkan tambahan akan. Contoh dalam surah Fatihah. Saya reverse surah Fatihah. Kita belum jauh lagi. Tengok ayat 6. Ihdi, itu fi'il. Tak kira lah fi'il amar ke, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' kan. Asalkan fi'il. Anda boleh terjemah, maknanya anda tahulah fi'il. Tak ada orang tak kenal lah Ustaz fi'il macam mana. Kena terjemah dulu. Laras bahasa terjemahan kita tu menunjukkan fi'il. Kita tahu itu fi'il madhi, telah dulu. Kalau fi'il mudhari' kita sebut dia punya pembuat dia. Kebanyakan membuat dalam bentuk ganti nama. Dia ke, mereka ke, kamu ke. Untuk dhamir yang menjadi pembuat dia. Fa'il dia. Itu fi'il amar. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Itu fi'il amar. Nah, akan kami. Bukan saja-saja tambahkan. Kenapa? Dhamir duduk dia bersebelahan dengan fi'il. Selepas fi'il diikuti dengan dhamir. Diikuti dengan isim. Ganti nama. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Nah, akan kami. Sebab itu saya tak kalau belajar terjemah bukan terjemahan biasa, tunjukkanlah kami. Tak boleh ke Ustaz terjemahkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu terjemahan mafhum. Kita terjemah harfiah, terjemah perkata. Kita lebih menitik beratkan tentang tata bahasa. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Tunjukkanlah tu fi'il amar. Oleh engkau tu fa'il, pembuat dia. Mana fa'ilnya? Dhamir, mustatir, wujuban, dhamir yang tersembunyi. Nah, akan kami, itu maf'ulun bih. Tambah akan dia adalah kata kunci untuk maf'ulun bih namanya. Bagi yang belajar bahasa Arab, apa itu maf'ulun bih? Objek, korban, penderita. Dalam istilah-istilah Indonesia yang dipanggil penderita ataupun korban. Subjek. Nah, tambahan akan itu penting. Masa bila? Bila dhamir. Bila dhamir duduk dia sebelah dengan fi'il. Tambahkan. Ihdina, tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Itu contoh pertama. Dalam surah Fatihah. Dalam surah Baqarah. Kita jumpa lagi. Ayat yang ketiga. Wa mimma razaqna. Ini fi'il madhi. Dan daripada apa yang razaqna telah merezekikan oleh kami. Ini fi'il madhi. Razaqna telah merezekikan oleh kami. Fi'il madhi. Hum, mereka. Telah merezekikan oleh kami mereka. Tak kena. Nak sedap tambahkan. Bukan sekadar nak sedap. Tak, ini kaedah. Ini sistem. Bila dhamir hum tu dhamir, ganti nama. Duduk dia bersandar dengan fi'il. Lekat ke tak lekat ke? Nah ni kalau nun alif, huruf alif, mana boleh lekat dengan ha. Huruf ha kan? Tapi oleh kaedah letak alif maksurah, ni Musa Osmani memang macam ni tulisan dia. Okey, razaqna telah merezekikan oleh kami. Nun alif na tu. Okey. Hum, akan mereka. Tambahkan jangan lupa. Itu contoh kedua. Contoh ketiga yang kita baru jumpa ni. Anzarta, telah mengancam oleh engkau hum, akan mereka. Okey. Telah mengancam oleh engkau akan mereka, fi'il madhi. Contoh keempat, am atau huruf lam, telah tidak juga huruf lam, telah tidak juga huruf tunzir, fi'il mudhari'. Tunzir, engkau ancam. Telah ancam oleh engkau, fi'il madhi. Engkau ancam, fi'il mudhari'. Tunzir, tunziru asalnya. Dia berubah jadi tunzir, baris sukun. Kerana ada huruf lam ni. Huruf lam ni yang merubah harakat dhammah ketukar pada baris sukun. Itu insyaAllah kita akan belajar tentang fi'il mudhari' majzum. Tunzir erti dia mana? Engkau ancam. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tanda dia senang. Nampak huruf ta tu tanda mudhari'. Sebut engkau tu. Tunzir atau tunziru, engkau ancam. Tunziru, engkau ancam. Kalau tunzir, engkau ancam. Kalau ramai, tambah waw nun. Tunziruna, kamu ancam.
Tunziruna, kamu ancam. Tunziruna, kamu ancam. Fi'il tak sempurna tanpa disertakan dengan fa'il. Tanpa disertakan dengan pembuat. Tunziru, engkau ancam. Mana dhamir engkau? Bukan huruf ta. Ta bukan dhamir. Dhamir dia tersembunyi. Ganti nama engkau tu tersembunyi dalam tunzir tu. Ta tu adalah tanda mudhari'. Tunziruna ta juga. Takkan ta tu engkau. Bukan. Ta tu bukan engkau. Tanda mudhari'. Dhamir engkau tersembunyi. Dhamir kamu mana? Dia terletak pada huruf waw tu. Kita namakan waw jamaah. Itu dhamir kamu. Dhamir kamu yang ada dalam fi'il mudhari'. Tunziruna, berarti kamu ancam. Tunziruna, kamu ancam. Itu gabungan, kumpulan yang kedua. Ganti nama kedua. Engkau dan kamu. Sama-sama huruf ta. Ta huruf mudhari'. Kalau ganti nama pihak ketiga, huruf ya semua. Kalau yunziru, ia ancam. Yunziru, ia ancam. Yunziruna, mereka ancam. Yunziruna, mereka ancam. Okey. Ganti nama ketiga. Dia dan mereka kumpulan yang sama. Mereka ramai. Ia seorang. Bila ramai tambah wanun. Sama-sama huruf ya di awal lafaz. Fi'il mudhari'. Kalau aku ancam, tukar huruf ya, huruf ta tukar kepada huruf alif. Atas alif ada hamzah. Harakat jangan tukar. Harakat dhammah kekal. Unziru, bukan anziru. Kalau anziru makna dah berubah nanti. Unziru, aku ancam. Unziru, aku ancam. Kami ancam. Jangan nanziru. Baris jangan tukar. Harakat jangan tukar. Kekalkan. Yang perlu tukar huruf saja di awal lafaz tu. Nunziru. Nunziru, kami ancam. Aku dan kami kumpulan yang sama. Ganti diri yang pertama. Aku dan kami ganti diri yang pertama. Unziru, aku ancam. Nunziru, kami ancam. Tunzir. Tunziru atau tunzir makna sama. Engkau ancam. Itu fi'il mudhari'. Hum ganti nama. Duduk dia selepas fi'il. Mana-mana ganti nama selepas fi'il, jangan lupa tambahkan akan. Tak kiralah fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke ataupun fi'il amar. Asalkan fi'il. Tambah akan, jangan lupa. Atau telah tidak engkau ancam akan mereka. Atau telah tidak engkau ancam akan mereka. La tidak. La tidak yu'minuna mereka. Dah jumpa. La dah jumpa. Yu'minuna pun dah jumpa. Baik, ayat 6 tinah. Saya ulang sekali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini cara terjemah kita. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama sahaja atas mereka. Sama ada telah mengancam oleh engkau akan mereka atau telah tidak engkau ancam akan mereka, tidak mereka beriman. Tidak mereka beriman. Ada 4 jumlah. Jumlah pertama, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, jumlah ismiyah. Ayat isim. Nominal sentence. Ayat kedua mula dengan fi'il. Anzartahum, satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Sebab mula dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Ayat fi'il. Verbal sentence. Verbal sentence. Anzartahum. Am huruf, lam huruf. Tunzirhum, satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Mula dengan fi'il mudhari'. Jumlah fi'liyah. Verbal sentence. Pendek je. Ya, bahasa Arab ada lengkap dah. Ada perbuatan, ada pembuat dah. Kira satu ayat dah. Apatah lagi ada dia punya objek dia. Ada dia penderita dia. Ada korban dia. Lagi. Lebih dan sempurna lagi. Dia jadi kata kerja transitif nama dia. Kata kerja transitif. Bila ada objek. Oh, belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun ada juga. Kata kerja transitif. Bahasa Inggeris pun begitu juga. Sama. InsyaAllah. Inilah bahasa Arab. Seronok kita belajar. Kita tahu. Ada perbuatan, ada pembuat.
dan ada yang kena buat. Hum, tambah kena buat tu kita panggil maf'ul bih. Tambahan akan tu penting. Anda tak kalau tak ingat, Ustaz tak ingat lah Ustaz, banyak sangat istilah Ustaz sebut hari ni. Maf'ul bih lah, dhamir lah, tak apa. Yang saya nak anda boleh hafal makna dia dah cukup. Boleh terjemah dengan baik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama saja atas mereka. Anzartahum, sama ada telah mengancam oleh engkau akan mereka, am lam tudzirhum, atau telah tidak engkau ancam akan mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Alhamdulillah, boleh terjemah macam tu pun dah A dah. Saya bagi A markah dah. Dah boleh terjemah macam tu dah cukup dah. Tapi kalau dapat kenal isim, fi'il, huruf A, Masya Allah, dah ada tambahan. Ada tambahan nilai. Kenal dhamir, lagi baik. Dhamir. Bila dhamir tahu dah kenal fi'il, kena tahu. Dhamir letak sebelah fi'il. In between. Antara dhamir dengan fi'il tu letakkan, sendikan. Akan mereka pada dhamir. Lagi kemas. Lagi kemas. Dah boleh terjemah. Bagus. Boleh bezakan. Lagi cantik. InsyaAllah kalau dah boleh terjemah lancar, boleh cerakinkan satu persatu, bezakan isim fi'il huruf, masya-Allah. Ini baru ayat 6, bukan juzuk 6. Kalau juzuk 6, masya-Allah. Tak mustahil. Bukan mustahil. Esok insya-Allah saya akan sharekan video-video yang saya sempat rakam orang-orang yang saya kira agak lanjut usia. Orang muda kita tak pelik, boleh terjemah. Budak tahfiz kita tak pelik. Tapi kalau orang dah lanjut usia boleh terjemah dengan baik, masya-Allah. Nanti insya-Allah saya akan sharekan. Mungkin masa selingan sebelum saya mula kelas ni, saya akan tunjukkan macam mana orang sementara saya share kepada grup-grup lain. Okey, boleh? Ini ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Ada soalan setakat ni? Zalia Ismail tanya, Ustaz buat kelas setiap hari ke? Ya, setiap hari. Sejak awal Ramadan tadi. Memang saya dah azam. Saya niat, insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada saya. Allah mudahkan urusan saya. Setiap jam 7.30 pagi, saya akan mulakan kelas online. Sehingga akhir Ramadan nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Saya akan cuba usahakan untuk buat kelas setiap hari. Kecuali, qadarullah, Allah dah takdir memang tak dapat nak buat. Itu di luar kemampuan saya. Tapi insyaAllah, janji saya akan cuba usahakan untuk sama-sama buat kelas setiap hari. Hayakallah. Alhamdulillah. Baik. Kita sambung ayat yang ke-7. Sekarang jam 48. Tinggal 15 minit lagi. Jam 9 kita nak kena berpisah. Sebab saya dapati waktu pagi ni banyak kelas-kelas. Kelas tajwid ada, macam-macam kelas ada. Mungkin anda pun ada program masing-masing di tempat anda semua. Jadi kita kena selesaikan sebelum jam 9. Baik. Khatama. Ayat ke-6. Khatama, telah mematri oleh ia. Satu jumlah. Bermula sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ghisyawah, itu satu jumlah. Sorry. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Satu ayat. Itu satu jumlah. Itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Itu satu jumlah. Sebab mula dengan fi'il madhi. Wa ala absarihim ghisyawah. Ini satu jumlah. Jumlah ismiyah. Walahum azabun azim. Satu jumlah. Jumlah ismiyah. Baru ayat yang ke-7 saya dah dedahkan anda dengan istilah jumlah. Sekarang ni kita ayat apa? Ayat 7 ya. Ayat ke-7. Okey, terima kasih. Ayat ke-7. Khatama kita artikan telah mematri oleh ia. Telah seal, telah kunci mati oleh ia. Macam ni kita tahu? Tadi kita bincang, nampak khatama mim baris atas, mim baris akhir baris atas kan? Itu sebagai pedoman dia. Khatama telah mematri oleh ia.
telah mematri oleh mereka. Khatama jadi khatama. Ma tu kamu saya. Khatamu telah mematri oleh mereka. Siapa boleh buat? Saya nak tengok komen. Tukar kepada telah mematri oleh engkau. Dia dan mereka, kumpulan ketiga, third person, ganti nama ketiga. Tukar kepada telah mematri oleh engkau. Siapa boleh buat? Cuba buat. Saya nak tengok siapa dulu. Barakallahu fiik. Hayakallah. Cuba tukar telah mematri oleh engkau. Sambil saya tunggu, saya nak adjust kamera saya ni. Cuba tukar telah mematri oleh engkau. Khatamta, Masya Allah, betul. Khatamta. Nur Shalina, Masya Allah, betul. Azaria, Khatamta, Masya Allah, betul. Okey, macam inilah saya cameraman. Saya mengajar macam inilah. Cameraman tak bertauliah macam ni. InsyaAllah tu macam clear sikit. Okey. Khatam tak pandai. Alhamdulillah dah pandai semua ni. Khatamta telah mematri oleh engkau. Khatamta telah mematri oleh engkau. Kalau kamu tambah mim saja. Khatamtum telah mematri oleh kamu. Khatamtum, masya-Allah, semua bagi respon. Alhamdulillah. Tahniah semua. Tahniah kerana menjawab dengan baik dan betul. Tahniah. Khatamtum telah mematri oleh kamu. Abu Muiz Al-Kemaman, masya-Allah. Kami 2 bulan sekali buat program di Kemaman. Abu Muiz. Kami ada buat program di sebelah Pasaraya Kola. Pasaraya Kola. Ada bangunan sebelah tempat Akademi Tahfiz. Akademi Tahfiz Darul Hikmah. Baitul Hikmah. Darul Hikmah, ya. Baik, teruskan. Cuma tukarkan ke sukun, ya. Baris dhammah, baris fathah tukar kepada sukun. Baik. Itu dah 3 baris. Nanti kenapa kita baris ni, kita insya-Allah bila i'rab mabni ala fathi, mabni ala sukun atau mabni ala dhammi. Ini semua sebenarnya kita akan ada bahasan dia insya-Allah. Anzartu, khatamtu, khatamna. Ini fi'il madhi. Baik, saya laju sikit sebab dah hampir jam 9. Seterusnya khatamallahu ala qulubihim, telah mematri oleh ia asalnya. Asalnya telah mematri oleh ia. Ia di sini merujuk pada siapa? Allahu. Bila ada fi'il madhi, dalam dia ada dhamir dia, biasanya fa'il dia dalam bentuk kata nama zahir. Isim zahir kita nama. Maksud saya, siapa yang mematri di sini? Fa'il dia mana? Fi'il tak sempurna tanpa disertakan dengan fa'il. Yang banyak kita jumpa setakat ni fa'il dia dalam bentuk ganti nama, dalam bentuk dhamir. Tapi hari ni kali pertama kita jumpa fa'il dalam bentuk isim zahir. Fa'il dia dalam bentuk isim zahir. Maka Allah tu kita panggil fa'il dia. Fa'il dalam bentuk isim zahir. Maka dalam terjemahan secara penuh kita boleh terjemahkan khatamallahu, telah mematri oleh Allah terus. Ia di situ merujuk pada Allah. Jadi dah tak perlu ulang lagi. Kalau terjemah secara perkata ya, khatama telah mematri oleh ia. Anzara telah mengancam oleh ia. Tapi kalau anzarallahu telah mengancam oleh Allah. Kalau jumpa abada telah menyembah oleh ia. Tapi kalau abada Ahmadu telah menyembah oleh Ahmad.
Itu kita terjemah terus. Kalau ada fa'il zahir. Apa? Fa'il zahir. Telah mematri oleh Allah. Khatama satu-satu. Telah mematri oleh ia. Allahu oleh Allah. Ala atas. Dan jumpa kulubi. Kulubi artikan kata berganda. Hati-hati. Ini isim. Ini isim. Hati-hati. Macam ni kita boleh tahu isim? Pertama ada huruf jar. Ni ala. Ala huruf jar. Maka pastikan kalimat selepas huruf jar isim dan baris akhir isim mesti baris bawah. Harakatnya baris kasrah, nampak? Kulubi isim. Okey. Dan erti dia hati-hati. Mana-mana terjemahan ada yang kita berikan dalam bentuk kata berganda. Perhatikan, terjemahan yang kita berikan dalam bentuk kata berganda itu hanya berlaku pada isim. Contoh dalam nota yang ke-13 tu, yang bawah sekali. Biasa isim kita ertikan dalam bentuk kata berganda. Bila terjemahan dalam bentuk kata berganda je, itu hanya berlaku pada isim. Fi'il kita tak terjemah kata berganda. Contohnya kulubi, hati-hati. Anfusi, diri-diri. Absari, penglihatan-penglihatan. Ini semua adalah isim. Bila suatu kalimah yang diterjemahkan dalam bentuk kata berganda, itu isim. Okey. Dan isim ni yang kita terjemahkan dalam kata berganda, dia merujuk kepada jamak taksir, insya-Allah. Bila anda belajar nanti lebih detail apa itu jamak taksir, insya-Allah kita akan bincang. Mana ni? Apa tak keluar? Baik, komputer saya buat hal. Apa ni? Allahu Akbar. Okey, untuk menjibatkan masa, saya akan angkat. Okey. Okey. Apa kita buat? Okey. Khatama telah mematri oleh ia. Tak, saya okey. PC okey. Skrin tu. Mungkin saya nak buat sekarang ni, saya tak mau. Nantilah. Lepas habis kelas nanti saya check. Kabel kot. Kabel okey. Tiba-tiba. Lain sekat-sekat. Tak apa. Kita habiskan masa sikit lagi. Okey, kita habiskan masa sikit lagi. Khatamallahu ala qulubi, telah mematri oleh Allah atas hati-hati mereka. Qulubi isim. Kita tahu isim, tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Semalam kita belajar mudhaf. Qulubi mudhaf, mudhaf ilaih. Wa dan ala huruf jar atas. Sam'i isim lagi. Sam'i pendengaran. Ada huruf jar. Pendengaran isim. Baris akhir pada bawah sam'i pendengaran. Ini isim. Okey. Sam'i pendengaran isim. Kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Dia mudhaf. Sam'i mudhaf, mudhaf ilaih. Nak suruh stop ni. Itu yang buat hal ni skrin ni. Tak apalah, nanti saya baiki. Lepas kelas nanti saya baiki. Kadang-kadang ada sistem tertekan tadi ya. Ada benda lah yang saya tekan ni. Sensitif sangat komputer ni. Ya. Sam'i mudhaf, mudhaf ilaih. Okey.
Baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Satu jumlah. Telah mematri oleh Allah atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dan ala atas huruf jar lagi. Absari mudhaf. Tak ada alif lam. Penglihatan. Kata berganda. Isim. Baris akhir, baris bawah ni. Tapi tak ada alif lam. Tak ada tanwin. Dia mudhaf. Bila ada mudhaf, kena ada mudhaf lain dia. Him. Dhamir yang menjadi mudhaf lain dia. Wa ala absarihim. Dan atas penglihatan mereka. Ghishawatun. Ada tutupan. Ini isim. Tanda dia. Ada tambahan ada pada terjemahan. Tambahan ada tu pada terjemahan itu isim. Okey. Tambahan ada isim. Okey, bila ditambah ada je hanya berlaku pada isim. Contoh dalam nota nombor 9 tu. Tambahan ada atau tambahan adalah dia hanya berlaku pada jumlah ismiah. Cuma masalah dia nak kenal macam mana? Kenal dia senang aje. Tapi awal ayat tu mula dengan huruf jar je. Maknanya isim tu. Jumlah ismiah tu. Kena tambah ada. Dan wa ala absarihim ghishawatun. Dan atas penglihatan mereka ada tutupan. Isim. Ada tanwin di hujung, nampak tu. Ghishawatun, ada tutupan. Walahum, dan la bagi huruf jar. Hum, mereka, isim. Awal ayat mula dengan huruf jar. Walahum, dan bagi mereka azabun. Ini isim ni. Ada tanwin di hujung lah. Tambah, ada. Walahum azabun, dan bagi mereka ada siksa. Isim. Azimun, yang besar. Azimun, yang besar. Isim juga. Siksa isim, azimun pun isim. Azabun. Azab cakap Arab. Siksa cakap Melayu. Dan bagi mereka ada azab yang besar. Kita saja beri makna Melayu dia. Okey. Ini ayat yang ke-7. Minta maaf laju sikit saya. Ayat ke-7 ini. Tapi saya harap taklah berat mana pun. Cuma ada dua jumlah ismiah. Wa ala absarihim ghishawah. Walahum azabun azim, itu dua jumlah ismiah. Dan satu jumlah fi'liyah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Macam tu. Dalam bahasa Arab ni, kita nampak satu ayat, ayat 7 ni. Satu ayat 7. Tapi dalam tu ada beberapa pecahan lagi. Malah kadang-kadang nanti kita nampak banyak lagi. Lebih kompleks lebih daripada ni pun dia. Lebih kompleks daripada ni banyak ni. Tapi kalau kita dapat pecahkan, dah kenal isim, fi'il, huruf, insyaAllah lebih mudah. Kita nampak jumlah, boleh pecahkan jumlah demi jumlah, ayat demi ayat, lebih mudah lagi nanti. InsyaAllah. Berbagai istilah-istilah lain yang akan saya kongsikan nanti. Dan saya kira sampai setakat ini pertemuan kita. Mungkin anda ada program lain selepas ini. Selamat beristirahat bagi yang nak rehat, dan selamat berprogram, beriadah, beraktiviti dengan aktiviti yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua kerja-kerja kita Allah nilai sebagai satu ibadah, sebagai satu amal soleh. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya kira kalau ada soalan boleh PM tepi, boleh tulis pada pada messenger ataupun WhatsApp saya. InsyaAllah mudah-mudahan mana yang saya mampu jawab, saya akan jawab. Mana tak mampu tu saya akan tanya pada kawan-kawan saya. InsyaAllah. Yang penting dalam bidang keupayaan saya. Sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Kita jumpa esok pagi jam 7.30 pagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Dan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah ganjari, berikan kebaikan, berikan keberkatan kepada usaha kita, sama-sama kita sepakati ini. Dan saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa. Sebelum terlupa, maaf. Sudah tutup majlis ni. Terjemahan ayat hari esok. Ayat 8. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, wa dan min daripada. Tapi kalau awal ayat biasanya kita tambah sebahagian. Min sebahagian daripada. Min kadang-kadang daripada, itu biasa asalnya. Tapi ada ketika kita tambah sebahagian pada awal terjemahan. Banyakkan berlaku pada awal ayat.
Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia. An-nasi manusia, man orang yang. Tapi dalam bracket tambah ada. Kenapa tambah ada? Sebab awal ayat mula dengan huruf jar. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man ada orang yang. Ini satu jumlah ismiyah. Man ada orang yang. Satu jumlah. Yaqulu, ia berkata. Ini satu jumlah. Ia berkata fi'il mudhari'. Ini dah mula kompleks ni. Kenapa pendek-pendek ni ustaznya jumlahnya? Amanna billah. Amanna fi'il madhi, telah beriman oleh kami. Billahi, dengan Allah. Wa bil yaumil akhir, dan dengan hari yang kemudian. Ni pun biasa kita jumpa ni. Saya laju sikit. Boleh dapatkan nota. Apa maksudnya? Boleh rakam. Ikuti rakaman untuk ambil makna. Wa ma, dan ma. Ni ma tidak. Ma baru Saya kenapa ma tidak? InsyaAllah besok saya akan terangkan. Wa ma hum, dan tidak mereka. Wa ma hum, dan tidak mereka. Bi, boleh dengan ataupun boleh abaikan. Mu'minina, orang-orang yang beriman. Wa ma hum bi mu'minin, dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Ayat ke-8 Saya ulang sekali lagi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin. Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang ia berkata telah beriman oleh kami dengan Allah dan dengan hari yang kemudian, dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Ayat ke-7, ayat ke-8. Ayat ke-9, 2 ayat esok insya-Allah. Yukhadi'una, mereka menipu Allah, akan Allah, wa, dan allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, mereka menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Satu jumlah. Wama, dan ma tidak. Macam mana ma tidak? Esok saya terangkan. Wama, dan tidak, yakhda'una, mereka tipu. Yakhda'una, mereka tipu. Illa, melainkan, anfusa, akan diri-diri hum mereka. Wama yakhda'una illa anfusahum. Satu jumlah. Dan tidak mereka tipu, melainkan akan diri-diri mereka. Wama yash'urun. Wa, dan ma tidak, yash'uruna, mereka sedar. Wa ma yash'urun, dan tidak mereka sedar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, dan tidak mereka tipu, melainkan akan diri-diri mereka, dan tidak mereka sedar. InsyaAllah pertemuan hari esok jam 8, ayat 8 dengan ayat 9 pada jam 7.30 besok. Saya sudahi dengan tasbih kifarah sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.